Assalamualaikum. Okay, hari ni ada satu topik yang saya nak cakap dan bercerita lah. Okay, tentang topik pasal kita punya kesedaran tentang haramnya insurans dan wajib bila kita beli insurans, kita wajib berpindah pada takaful lah. Selama saya menjadi ejen takaful ni lah, berbagai ragam klien lah saya jumpa. Dan selalunya yang common ialah bila terjumpa klien yang dah terambil insurans. Okay, bila dah terambil insurans, maka wajiblah bagi kami ni ejen takaful untuk educate klien tentang status haramnya insurans ni lah. Kenapa insurans ni haram dan kenapa wajib bertukar kepada takaful lah. Okay, dia mudahnya gini. Untuk insurans ni, boleh kata commonly rakyat kita Malaysia ni, dia jenis tak go deep dalam dia punya research lah. Maksudnya kalau dia nak ambil sesuatu, dia nak beli sesuatu, dia tak go deep secara betul lah. Maksudnya tak kaji betul-betul. Jadi bila tak kaji betul-betul, dia tak tahu yang insurans tu haram. Okay? Jadi bila dia tak tahu, dia terambil insurans lah. Dia tak ambil insurans. Okay, jadi kami sebagai ejen takaful, kami educate lah yang insurans ni haram. Kenapa insurans ni haram? Insurans ni haram sebab ada 3 unsur yang menyebabkan dia jadi haram. Okay? Yang pertama ialah unsur judi. Yang kedua ialah unsur gharar. Gharar ni maksudnya uncertainty. Okay? Yang ketiga ialah unsur riba. Okay? 3 benda ni yang menyebabkan dia haram lah. Kenapa haram? Okay, saya beritahu. Insurans ni akad dia ialah akad jual beli. Okay? Akad jual beli. Okay? Bila kita beli insurans, maknanya kita berjual beli dengan syarikat insurans lah. Sebab tu dipanggil beli insurans. Kalau takaful tak cakap beli takaful, dia mencarum takaful. Okay, insurans ni bila kita akad jual beli, bila kita beli insurans, okay, bila kita beli insurans ni matlamat dia ialah matlamat perlindungan untuk 5 musibah, 5 musibah, iaitu kematian, lumpuh, sakit kritikal, kemalangan dan juga kos rawatan hospital lah. Dan 5 benda ni ialah benda yang perkara yang di masa hadapan. Maksudnya kita tak tahu adakah akan terjadi, bila akan terjadi, macam mana akan terjadi, kita tak tahu. Benda tu ialah masa hadapan. Benda yang kita belum tahu akan jadi atau tidak. Jadi bila benda masa depan ni, dia berkaitan dengan takdir kita atau nasib kita. Jadi bila kita berjual beli atas kita punya takdir atau nasib, dia ialah unsur judi. Okay? Judi. Kita sudah berjudi dengan takdir kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita membayar premium 100 sebulan, contoh 100 sebulan dekat syarikat insurans, bila kita bayar premium dekat dia, company ni dia akan invest untuk banyakkan duit dalam tu lah. Sebab bayangkan kita bayar 100, kita dapat 200,000. Dari mana datang 200,000 kan? Antaranya ialah daripada investment lah. Jadi bila company invest, kita tak tahu dia invest kat mana. Jadi ada unsur kedua iaitu uncertainty, gharar. Maksudnya kita tak tahulah ke mana dia invest, tak jelas. Yang ketiga ialah unsur riba. Maksudnya bila dia invest, ada kemungkinan dia invest dekat Heineken, Carlsberg kan, benda-benda yang haram, perniagaan yang haram. Ada juga boleh dia invest dekat sport toto ataupun pinjaman konvensional. Kita tak tahu, ada unsur riba. Jadi 3 unsur ni lah yang menyebabkan insurans jadi haram lah. Majlis fatwa pun sebut haram. Boleh cek majlis fatwa tentang hukumnya insurans. Okay, jatuh haram. Jadi bila haram, dah jadi tugasan kami sebagai ejen takaful untuk educate orang lah. Maksudnya kalau kami dah jelas, masih lagi nak beli, nak teruskan bersama dengan insurans, maka terpulang pada anda lah. Tugasan kami dah settle lah sebagai ejen takaful. Okey, apa lagi kerugian sebenarnya? Sebab kadang-kadang orang ni dia dah ambil insurans, kemudian dia tak nak bertukar ke takaful sebab dia dah bayar lebih kurang dalam 3-4 tahun. Okey, 3-4 tahun. Dia kata macam rugilah aku dah bayar insurans. Lepas tu bila tiba-tiba nak berhenti kan. Sebenarnya lebih rugi kalau anda teruskan ambil insurans. Sebab apa? Sebab contoh anda bayar 100 bulan, 100 bulan dah bayar selama 5 tahun. Contoh 5 tahun. 1 sebulan 5 tahun anda dah bayar lebih kurang 6,000 lah, 6,000. Tiba-tiba bila berlaku lumpuh, contoh lumpuh, anda dapat 200,000 lah, 200,000. Daripada 200,000 ni, jumlah yang halal diambil oleh anda hanyalah 6,000, iaitu jumlah yang anda bayar caruman tu, premium tu. Premium 6,000 sahaja. Baki 194,000 tak boleh guna sebab dia datang daripada unsur yang haram. 3 tadi itulah. Bila tak boleh guna, duit ni perlu masuk dalam Baitul Mal lah. Maksudnya bila anda teruskan dengan insurans, anda dapat pampasan tak boleh guna, maka itu ialah kerugian yang lebih besar lah. Kerugian yang lebih besar. Melainkan kalau anda tak kisah halal haram, anda tetap nak ambil juga, nak guna juga pampasan tu,
terpulang pada anda. Kami dah settlekan tanggungjawab kami untuk memberi penerangan lah. Okey, sebab tu insurans ni kalau kita dah carum, sebelum ni kita carum sebab kita tak tahu pun haram. Sekarang dah tahu, maka wajib bertukar ke takaful. Okey. Kalau takaful, kalau carum 100 bulan dapat 300,000, maka 300,000 tu halal untuk kita sebab takaful ni menghilangkan 3 unsur tadi, menghilangkan unsur 3 tadi tu. 3 tadi tu tak ada dalam takaful. Dalam takaful tak ada unsur judi, tak ada unsur riba dan tak ada unsur gharar, uncertainty. Jadi ini adalah amanat yang kami daripada ejen takaful. Kami dah sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, cik-cik puan, akak-akak, abang-abang, kami dah sampaikan bahawa insurans ni haram. Kalau nak ambil juga, terpulang pada anda. Kami dah settlekan bahagian kami. Perbezaan dia dekat akad. Okay? Akad dekat insurans ialah akad jual beli. Akad dekat takaful ialah akad takaful atau ta'awun, iaitu persetujuan antara pencarum untuk saling tolong-menolong andai salah seorang daripada pencarum terkena musibah 5 tadi itulah. Okey, itu ialah akad takaful. Penting tak akad ni? Okey, penting tak akad ni? Sangat penting senang bagi contoh, saya bagi contoh mudah lah kalau masih nak argue. Apa perbezaan antara nikah dengan zina? Apa perbezaan je? Okey, nikah dengan zina ni matlamat sama, tapi yang membezakan hanyalah pada akad. Okey, akad yang 10 saat tadi tu yang saya terima, nikahnya tu yang sampai ketar tangan tu, itu yang membezakan antara nikah dengan zina. Settle akad, makanya haram menjadi halal. Itulah perbezaan akad. Akad ni sangat penting dalam Islam Okey. Sebab tu dalam segi insurans takaful pun matlamat sama. Matlamatnya kita nak papasan bila berlaku musibah. Okey. Tapi sebab akad dia akad lain, akad dia akad berbeza, maka hukum dia berbezalah. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.